أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أخرج عباده من ظلمات الكفر والشرك إلى نور الإيمان والتوحيد والصلاة والسلام على من به الشفاعة العظمى وبه التخلص من حول المحشر لمن آمن بالله ورسوله أجمعين وعلى آله الطاهرين وأصحابه نجوم الهدى ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الداحرين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فقال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. Maka baginya satu ta'alluq jua, iaitu ta'alluq tanjizi qadim. Maka mengetahui Allah Subhanahu wa taala pada azal akan segala perkara hingga barang yang tiada kesudahan baginya, seperti kamalaknya ta'ala dan segala nafsu ahli syurga. Qala muallifu rahimahullahu ta'ala dan maka baginya bagi sifat ilmu, bagi sifat ilmu Allah Ta'ala ini satu ta'aluk jua, satu bagai, satu jenis dah ta'aluk. Apa dia? Iaitu ta'aluk dia ta'aluk tanjizi qadim. Tanjizi qadim. Tanjizi qadim maknanya lulus pada sedia kala. Lulus pada sedia kala, yakni inkishaf ilmu Allah Ta'ala. Kerana ta'aluk ilmu ini dipanggil ta'aluk inkishaf. Inkishaf maksudnya jadi ternyata, jadi terbuka. Bila terbuka, ternyata inkishaf ilmu Allah Ta'ala itu qadim, sedia kala. Maknanya bukan semenjak adanya makhluk ni baru Tuhan tahu, tidak. Inkishaf Allah Ta'ala itu tidak didahului oleh ada mengkishaf lah. Maksudnya tidak terinkishaf, tidak terbuka. Sebagaimana dia kita kena banding lah. Kena banding baru kita nampak. Banding ilmu Allah Ta'ala. Inkishaf ilmu Allah Ta'ala dengan ilmu kita. Inkishaf ilmu kita ni maknanya baru. Kita sendiri itu baru, makna inkishaf. Jadi nyatanya kita baru. Asal mula kita ni tak tahu apa satu. Kita tak tahu apa satu, tak tahu apa-apa pun. Lepas itulah kita mula tahu satu perkara demi satu perkara. Jadi inkishaf, sesuatu makna, sesuatu perkara. Seperti kita kata ilmu, mana inkishaf ilmu kita terhadap benda-benda. Benda-benda tu maksudnya pohon kayu, binatang. Ni namanya kucing. Ini maknanya tu inkishaf. Daripada baby kita dilahirkan, makna kita ni tak tahu apa satu. Begitu juga segala makna-makna itu tidak inkishaf, tidak terbuka bagi kita. Apa makna sedap, apa makna apa makna marah, ada makna apa makna sayang. Jadi walaupun benda tu dah berlaku dah, tapi kita tak tahu apa. Jadi inkishaf hak kita makhluk ni baru. Inkishaf Allah dengan ilmu itu
qadim sedia kala. Lulusnya inkishaf itu, berlakunya inkishaf itu qadim sedia kala. Tu. Dia panggil takluk tanjizi qadim. Itu kita kena banding pula ni. Kalau kudrak dia ada, dia qadim ni dia tidak ada tanjiz, dia ada saluh. Saluhi qadim. Kalau hok tanjizi hok bagi kudrak ni ialah tanjizi hadis. Lulus tu pada masa baru. Lulus tu pada masa baru. Pada masa dulu maknanya saluhi saja. Itu kalau kudrak tu. Atau saya cakap itu ialah kudrak. Nak bandingkan. Jadi kalau ilmu Allah Ta'ala, dia lulus sedia kala lagi. Seperti juga kehendak Allah Subhanahu Wa Ta'ala lulus sedia kala. Tuhan kehendak tu bila mana? Sedia kala lagi. Tu. Jadi tanjizi itu maknanya berlakunya. Lulus. Tanjiz. Terjemah dia ialah lulus. Lulus makna berlaku lah. Lulus apa dia? Inkishaf itu. Lulus. Bila qadim sedia kala. Tu. Jadi bagi sifat ilmu ini hanya ada satu takluk sahaja. Tafriq dia. Tu maka tu dia panggil maka tafriq. Maka mengetahui Allah Subhanahu Wa Ta'ala pada azal. Allah Ta'ala tahu pada azali lagi akan segala perkara. Segala perkara tu apa dia? Segala perkara tu maknanya minal wajibat wal mustahilat wal jaizat. Itu makna segala perkara. Segala perkara tu daripada segala yang wajib, segala yang mustahil, segala yang harus. Segala yang wajib itu apa dia? Itulah zat Allah Ta'ala. Dan juga sifat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tu. Yang mustahilat, apa-apa yang mustahil, Allah Ta'ala tahu. Bahawa ianya tidak ada. Dan yang ketiga ialah jaizat. Barang yang harus adanya dan harus tiadanya. Allah Ta'ala tahu. Inkishaf. Dengan ilmunya, mana akan segala perkara. Jadi kalau disebut dalam ilmu akidah tauhid ini, segala perkara maksudnya segala yang wajib, segala yang mustahil, segala yang harus. Minal wajibat wal mustahilat wal jaizat. Begitu. Hingga, tu dia panggil ghayah. Sehingga-hingga. Tu panggil ghayah. Ghayatan. Ghayah ni makna sehingga-hingga. Hingga barang yang tiada kesudahan baginya. Benda yang tidak ada su. Tidak ada su. Bagi yang tidak ada su. Su ni maksudnya habis. Intihak. Itu bahasa Kelantan. Tak ada su. Tak ada su tu bukan maksudnya tak ada su di kedai kita ni. Su tak ada, tom yam ada. Bukan. Su ni maksudnya ialah kesudahan. Adamul intihak. Tidak ada su. Macam sifat baqa Allah Ta'ala. Allah Ta'ala tu bersifat dengan kekal. Dengan baqa maksudnya tak su. Wujud Allah Ta'ala ni tak su. Tidak su. Su tu maksudnya ialah tidak sudah. Tidak habis. Tidak ada makna kesudahan. Tidak ada intihak. Tidak ada endingnya. Tidak ada kesudahannya. Itu makna su. Su ni makna kesudahan. Jadi, itu sami-sami bahasa Kelantan tu. Mana tak su. Sebab dalam pengajian ilmu akidah tauhid ini, bila kita mengaji dengan guru-guru daripada Kelantan, dia panggil, atau pefatani, dia panggil tak su. Tak su tu makna tak sudah. Tak habis. Tidak ada hingga. Jadi, inkishaf ilmu Allah Ta'ala. Terbuka ilmu Allah Ta'ala tu hingga kepada perkara yang tidak ada kesudahan. Mana misal dia? Benda yang tidak ada su. Perkara yang tidak ada su, tidak ada kesudahan. Seperti kamalatnya Ta'ala. Kamalat maksudnya sifat-sifat kesempurnaan Allah Ta'ala. Yang banyak tidak terhingga, tidak ada siapa yang mengetahui. Melainkan hanya Allah Ta'ala sahaja. Cuma yang wajib kita ketahuinya secara tafsili sebanyak 20 sifat di atas satu qaul dan 13 sifat di atas satu qaul yang lain. Tu. Jadi kamalah Allah Ta'ala ni tidak ada hingga, tidak ada su, tidak ada kesudahan. Tidak ada siapa yang mengetahui, hanya Allah Ta'ala saja. Jadi ilmu Allah Ta'ala tu inkishaf.
terbuka ia dengan kamalatnya sendiri. Kesempurnaan, sifat-sifat kesempurnaannya. Jadi sifat kesempurnaan ini dia buat contoh bagi perkara yang tidak ada su. Mana benda yang tidak ada su, mana tidak ada kesudahan. Dan segala nafas diri ahli syurga. Allah Ta'ala tahu siapa-siapa diakah yang makna sekarang lagi, makna inkisyaf pada azali lagi. Pada azali lagi Allah Ta'ala tahu kata siapakah ahli syurga ini. Senarai ahli syurga, orang-orang yang masuk syurga ni siapa dia, Allah Ta'ala tahu dah. Jadi, itulah. Dia punya orang panggil makna, inkisyaf ilmu Allah Ta'ala itu, tidak ada awal, tidak ada permulaannya, sebab ilmu Allah Ta'ala itu adalah qadim sedia kala. Dan takluk dia, itu pun dia, takluk dia tu fahamkan. Tanjizi qadim, lulus pada sedia kala. Maknanya Allah Ta'ala tahu tu maknanya bukan kata dulu ada suatu ketika dulu dia tidak tahu. Lepas tu baru dia tahu. Tidak. Tidak ada permulaan bagi tahunya. Bagi inkisyaf ilmunya. Dan tidak ada su. Tidak ada akhir. Tidak ada akhir. Tidak ada penakhiran kepada inkisyaf ilmu dia terhadap segala sesuatu. Jadi seperti barang yang tiada kesudahan seperti segala sifat kamalat Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga segala nafas, mana diri, nafas tu maksudnya diri lah, diri ahli syurga. Qala muallifu rahimahullah ta'ala, dan mustahil lawannya, yang melawankan sifat ilmu ini. Mustahil mana tentu tidak. Kalau sifat maknanya tentu tak ada, tentu tiada, yang melawan kepada sifat ilmu Allah Ta'ala. Iaitu makna lawannya ataupun yang melawaninya. Yang melawankan kepada sifat ilmu itu iaitu jahil. Maksudnya mustahil jahil Allah Ta'ala. Tentu tak ada jahil di Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tentu tidak ada jahil di Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maknanya gabriel mustahil kalau kita ambil, tu kita kena ingatlah. Takrif mustahil. Asalnya macam mana? Ma la yutasawwaru fil akli wujuduhu. Barang yang tidak tertasawur, tidak tergambar, tak boleh terima pada akal kita, adanya dan sungguhnya. Tu. Kita kena bawa satu makna sungguhnya. Adanya dan juga sungguhnya. Itu tentu tak ada. Tentu tidak. Tu makna mustahil, makna tentu tidak. Tentu tak ada. Tu. Jadi ia melawan kepada sifat, sifat ilmu Allah Ta'ala itu makna jahil, dan segala anwa', segala nau' ilmu yang baharu. Ia bukan jahil saja. Apa saja ilmu hok passion baru, itu mustahil juga pada Allah Ta'ala. Ilmu hok passion baru ni macam maksud dia tahu secara maknanya secara kulli sahaja, misalnya secara dasar. Secara juz'i tidak ketahui. Ada benda-benda makna tidak latah, tidak menhabisi. Jadi itu makna ilmu makhluk. Mana ataupun ilmu makhluk ni terdahulu oleh tidak tahu. Ataupun berlaku iaitu ilmu kita makhluk ni dia ada asbab dia. Asbab kepada ilmu yang baharu. Baharu tu makna kita lah. Kalau ilmu baharu ini dia ada asbab dia. Ilmu Allah Ta'ala tidak bersabab. Allah Ta'ala mengetahui itu bukan melalui perantaraan sebagaimana ilmu kita makhluk. Ilmu kita makhluk ini, makna ilmu yang baharu ini, dia ada 3 sebab. Yang pertamanya ialah al-khabarus sadiq. Khabar yang benar. Itulah khabar mutawatir, iaitu Al-Quran dan juga hadis-hadis mutawatir. Itu sumber ilmu kepada makhluk. Yang keduanya ialah al-aqlus salim, akal yang sejahtera. Akal yang sihat, yang sejahtera. Yang ketiganya, punca ataupun sumber kepada ilmu makhluk ini ialah dia panggil al-hawasul khams. Panca indera yang 5. Kita tahu makna kita dengan melihat. Kita dengar, kita tahu. Kita merasakan dengan tangan kita kerana
seluruh permukaan kulit tubuh badan kita dia ada deria rasa. Itu dia panggil merasa. Kerasa, licin, panas, sejuk kita rasa dengan kulit. Deria yang ada pada kulit. Itu dia panggil salah satu daripada panca indera. Jadi kalau kita tahu itu makna melalui perantaraan. Kita tahu panas apabila kita dekatkan dengan anggota kita. Terasa bahan panasnya. Kita tahu. Allah Ta'ala tidak ada perantaraan untuk mengetahui segala sesuatu. Begitu. Sebab itulah di asas dia. Itulah perkataan yang masyhur. Perkataan yang masyhur. Mana men arafa nafsahu arafa rabbah. Men arafa nafsahu arafa rabbah. Siapa dia kenal dirinya, dia kenal Tuhan. Kenal diri itu maksud dia apa dia? Kita ni makhluk lah. Kita ni makhluk. Bahkan dari segi urutan mana tertib urutan. Kita berfikir bertadabur itu ialah unzur ila nafsika. Kata Syekh Ibrahim Al-Laqani dalam matan Jawharut Tauhid ni. Unzur ila nafsika. Kamu tengok dulu kepada diri kamu, perhati. Sumantaki ila alamil alwi, kemudian berpindah oleh kamu kepada alam yang atas, summa sufli, kemudian alam yang di bawah. Jadi maknanya apa yang kita tahu tentang diri kita, makhluk, kita ni makhluk, dan sebagaimana dulu kita telah ikuti bahasanya makhluk ini dia tak sunyi, dia tak lari daripada dua perkara. Sama ada dia tu jirim ataupun jawhar, dan keduanya dia tu adalah arad. Kita ni sama ada jirim ataupun arad. Tu. Seumpama apa dia? Seumpama kita kata ni duster ni. Jadi duster ni makna mana jirim. Jirim tu yang mengambil lapan. Yang mengambil lapan itu itulah ni toko dia. Itu dia panggil jauhar. Toko dia ni yang kita nampak bentuknya ni itu dia panggil jirim. Kemudian dia punya bentuk dia, syakal dia tu adalah Arab. Syakal dia tu dia panggil Arab. Warna dia tu warna semata warna. Bukan kalau kita kata cat tu makna dia berdiri pada warna dia tu ada pada diri cat. Diri cat tu ialah jirim. Sebab tu dia habis, dia surut bila kita guna. Dia warna tu duduk pada cat. Warna tu maknanya sifat, mana arad. Warna tu dipanggil arad. Ni warna hitam yang ada pada kain ini. Duster ni. Kain tu adalah jirim. Warna hitam tu adalah arad. Jadi kita nampak sekali macam cap lah. Cap yang di dalam tin tu. Cap yang dalam tin itu maksudnya warna dia tu adalah arad. Jadi warna tu dia duduk pada jirim cap. Tu. Macam tubuh badan kita ni. Tubuh kita maksudnya darah, daging, orak semua tu itu adalah jirim. Kemudian bentukkan kita gemuk, kurus itu semua tu. Itu dia panggil arad. Dan arad itu maksudnya dia bahas dalam kitab dalam ilmu makulatul asyarah. Ada 9 jenis mana arad. Jadi kaedah dia untuk mengenali yang qadim ini, yakni Allah Subhanahu wa taala, dia kena perhatikan kepada makhluk. Kenapa? Kerana dia dua je. Khaliq Tuhan, yakni Tuhan, kemudian makhluk. La salisalah. Tidak ada yang ketiga. Wa imma Tuhan, kemudian makhluk. Semua yang lain daripada Allah Ta'ala tu makhluk belaka. Jadi maknanya berpangkal kepada sifat apa dia? Mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Situlah tempat dia. Allah Ta'ala ni bersalah, makna tidak sama dengan makhluk. Jadi tiap-tiap apa yang kita faham itu makhluk, sama ada jirim ke ataupun arad, maka itu bukan Tuhan. Adapun zat Allah Ta'ala macam mana, itu tidak ditaklifkan kita untuk mengetahuinya. Sebab Allah Ta'ala tidak izinkan lagi untuk kita idrak mendapatkan zat Tuhan masa sekarang. Mana di dunia ni? Malaikat seorang sahaja yang pernah melihat Allah Ta'ala. Itulah Nabi Yuna wa Habibuna wa Zuhrufuna Sayyiduna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj. Nabi ini tidak adalah orang yang paling fasih, paling pandai berkata-kata. Karena Nabi mengatakan,
Ana afsahu min nataqa bid-dadi. Aku ialah orang yang paling fasih. Fasih ni makna terang, nyata, jelas. Tu makna fasih. Al-fasahah dengan makna al-ibanah. Maknanya nyata, terang. Itu makna fasihah. Fasahah ni makna terang, nyata. Nabi kata, akulah orang yang paling fasih bercakap dengan huruf Dod. Kerana apa huruf Dod? Kerana huruf Dod lah yang paling sukar, paling payah. Dalam bahasa Arab. Yang menunjukkan bahasanya orang Arab sendiri pun ada tafawut berlebih kurang. Dia tak sama sebut tanya. Dari segi ketepatannya. Jadi sebab itu Nabi kata, ana afsahu min, aku orang yang paling fasih. Mereka yang bertutur dengan huruf Dod. Kalaulah orang Arab ini semuanya sama, boleh sebut dengan sebutannya sama, bermakna tak ada tafawut. Maka Nabi tidak akan kata ana afsahu, yang terlepas, yang paling fasih. Jadi nak ayatnya ialah Nabi ni manusia yang paling fasih bercakap. Yang paling pandai bercakap. Namun tetap saja Nabi tidak boleh nak memberitahu, menyatakan bagaimana zat Allah Subhanahu Wa Taala itu kepada umat. Kenapa? Kerana yang boleh kita ibaratkan, kita ungkapkan itu ialah yang ada bandingan-bandingan. Sedangkan Allah Taala itu zat Allah Taala tidak ada bandingan. La musyabah. Mana la mumathalah wala nazira wala musyabahah. Tidak ada penyerupaan secara total, menyeluruh. Itu mumathalah. Dan tidak ada nazir. Nazir ini sebahagian besarnya makna serupa. Dan wala syibih. Syibahah, musyabahah. Musyabahah ni keserupaan pada satu sudut saja. Satu segi saja. Tidak ada berlaku. Jadi kerana makhluk ni, dalam kitab kita sebut apa dia? Kerana makhluk itu tak sunyi daripada dua perkara, jirim ataupun arad. Allah Ta'ala bukan jirim, Allah Ta'ala bukan arad. Jadi Allah Ta'ala tidak menyerupai jenis makhluk walau pada satu wajah sekalipun. Jadi ilmu Allah Ta'ala itu dan dalil habis. Itu jahil. Jahil mana yang melawan kepada sifat ilmu Allah Ta'ala jahil, dan segala ilmu-ilmu yang baharu. Cara-cara ilmu yang baharu. Itu pun juga lawan kepada lawan. Cumanya secara dasarnya ilmu lawan dia jahil. Tetapi ilmu Allah Ta'ala ni dia menyalahi dengan ilmu makhluk. Dia bukan saja menyalahi dengan mana lawan dia, yang melawan dia ialah jahil. Bahkan segala ilmu makhluk itu juga lawan kepada ilmu Allah Ta'ala. Supaya apa? Supaya kita ni tidak terperasap bahawasanya ilmu Allah Ta'ala ni serupa dengan ilmu kita. Jadi yang melawan ni bagi sifat ilmu Allah Ta'ala jahil, dan juga segala ilmu yang baharu. Dan dalil perkara yang menunjukkan bahasanya Allah Ta'ala tu bersifat dengan ilmu. Dan dalil ilmu Allah Ta'ala itu bahawasanya jika ada ia Allah jahil. Ini dia panggil istidlal iftiradi. Berdalil atas jalan iftirad, mana buat fardu takdir dengan kita kata kalau Allah Ta'ala tu jahil, dia asal dia gini, ni pun dia pitah dah juga ni, dia lakar dah juga. Allah Ta'ala tu, kalau Allah Ta'ala tidak bersifat dengan ilmu, nescaya dia bersifat dengan jahil. Gitu. Allah Ta'ala bersifat dengan ilmu. Kenapa? Kerana kalau Allah Ta'ala tak bersifat dengan ilmu, nescaya dia bersifat dengan jahil. Sebab dua perkara yang berlawanan tidak boleh tak ada kedua-duanya. Tak boleh ada kedua-duanya juga pada satu masa. Maka kalau kita kata Allah Ta'ala itu tidak berilmu, bermakna dia tu, kalau Allah Ta'ala tak ada ilmu, bermakna dia jahil. Tu. Dan jadi jika ada ia Allah Ta'ala tu jahil, nescaya tiada ada ia menghendaki. Sifat iradah. Dia sakut situ. Kalau tidak ada ilmu, tidak ada iradah. Supaya kita manusia lah. Bila kita tak tahu, kita tidak ingin. Yang kita ingin itu ialah apa yang kita tahu. Walaupun orang geger-geriuh. Apa bahasanya? Geger-geriuh. Pakak seran. Orang panggil kedai kapek. Kerana promosi makna jualan penghabisan stok, jualan akhir tahun, jualan bulan kemerdekaan, macam-macam. Diskaun 50%. Jadi orang-orang yang tahu itu dan memang dia
minat kepada habis pakat serbu ni. Dia ada satu orang itu memeh dia tu memeh. Dia ni orang yang juga orang panggil suka makna beli kapek tapi dia duduk senyap saja di rumah dia, diam. Jadi keesokan harinya, dia pergi pergi semaya subuh misalnya, kawan-kawan dia bercakap tentang kapek ni mewah comel ke apa. Dia dengar dia mana dia kata, bila kemarin, kemarin hari penghabisan. Di mana dia? Kawan-kawan dia cakap lah, awak tak pergi ke? Tak pergi. Jadi orang lain pun rasa heran sebab sepatutnya dia lah nombor satunya. Tapi oleh kerana dia tu tidak tahu maka dia tidak pergi. Pergi tu dia panggil tindakan dah. Dia kena ada ingin dulu. Tahu. Dia tiga sifatnya dia berangkai. Kalau tidak ada ilmu tidak ada iradah. Tidak ada iradah tidak ada kudrah. Begitu. Jadi kalau kita kata cara nak berdalilnya mudah-mudah je. Kalau kita kata Allah Ta'ala tu jahil, mana jahil, kalau Allah Ta'ala tidak ada bermakna dia jahil. Kalau Allah Ta'ala jahil, membawa kepada Allah Ta'ala tidak ada sifat iradah. Ternafi iradah. Sebab apa? Kalau jahil, kalau tidak tahu, bermakna tidak ada iradah. Kerana iradah itu dia terbit daripada tahu. Dia mari daripada tahu dulu. Benda yang kita tidak tahu, kita tak ingin. Bila kita tahu, barulah kita teringin. Dan kita tahu tu kerana apa? Dua sumber yang masuk ke dalam. Tahu tu kita tahu benda yang kita tahu tu nama dia maklumat. Jalan kemasukan maklumat ke dalam hati kita tu dia ada dua. Yang pertama melalui apa yang kita lihat, penglihatan kita dan juga pendengaran kita. Jadi bila kita tidak melihat, bila kita tidak mendengar, kita tidak tahu. Bila kita tidak tahu, kita tidak ingin. Bila kita tidak ingin, kita tidak akan bertindak. Bertindak itu makna kudrat lah. Jadi yang kita tahu tu sama ada kerana kita melihat. Begitu banner-banner dipasang, di jambatan tinggi, lebarnya, besar. Jualan kapek. Itu kapek lah kalau kapek. Ataupun festival. Ataupun melalui orang panggil dalam FB, dalam telefon kita tahu maklumat ada program tertentu. Jadi bila kita tahu, kita teringin. Kita tahu tu kerana kita lihat, kita tahu kerana kita dengar. Dengar orang bercakap, dengar di dalam radio. Lalu kita tahu, bila kita tahu, kita ingin. Bila kita ingin, barulah kita akan bertindak. Jadi kalau Allah Ta'ala itu jahil, bermakna Allah Ta'ala juga tidak ada sifat iradah. Begitu. Dia sangkut kepada itu. Kalau Allah Ta'ala itu jahil, bermakna tidak ada iradah bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sedangkan kita telah belajar sebelum daripada ini. Bahawasanya Allah Ta'ala bersifat dengan iradah. Jadi kalau kita berhenti di situ pun dah boleh dah. Allah Ta'ala ni bersifat dengan iradah. Kalau Allah Ta'ala bersifat dengan iradah, bermakna dia juga bersifat dengan ilmu. Kerana tak tasawur pada akal kita kehendak dengan tidak ada ilmu. Macam mana suatu benda yang kita tidak tahu tapi kita ingin. Tak boleh jadi macam tu. Benda yang kita tak tahu macam mana kita ingin. Nak apa dia? Tak tahu. Saya pun tak tahu saya nak apa. Ni pagi-pagi ni belum sarapan lagi ni boleh beri tempelin. Kenapa? Saya nak. Apa yang kamu nak? Saya ingin. Tak tahu siapa yang. Bila seseorang itu mengatakan saya ingin, saya nak, bermaknanya dia tahu benda tu. Benda yang dia nak. Jadi kehendak itu dia kena lalu ke ilmu dulu. Maknanya bila tak ada ilmu, ternafilah juga iradah. Jadi apabila kita telah belajar dah tentang sifat iradah, sabit dah sifat iradah, jadi kita pakai sakut ke dia. Sabit bagi Allah Ta'ala bersifat dengan iradah. Bila Allah Ta'ala tu sabit bersifat dengan iradah, otomatik dia tu bersifat, sabitlah baginya bersifat dengan ilmu. Karena tak boleh terima pada akal kita, tidak ada ilmu tapi ada iradah, tak boleh terima. Dia nak jadi kehendak itu, teringin itu dia kena ada ilmu dulu. Tu.
Jadi sebab itulah kata mu'alif kita rahimahullah ta'ala, dia kata jika ada ya Allah Ta'ala tu jahil, nescaya tiada ya Allah menghendaki. Sedangkan Allah Ta'ala itu bersifat dengan kehendak, yang ini menghendaki sudah sabit dah. Pada huraian dan pelajaran yang telah terdahulu. Dan iaitu mustahil. Apa dia yang mustahilnya? Allah Ta'ala itu tidak bersifat dengan kehendak, dengan iradat, itu mustahil. Kerana apa? Kerana sabit menghendakinya dengan dalil yang telah lalu. Kerana sabit dah tetap dah pada hati kita bahasanya Allah Ta'ala bersifat dengan kehendak. Dengan dalil yang telah lalu. Ataupun huraian yang telah terdahulu kita sudah mengetahui. Dan kita sudah i'tiqad dah dalam hati kita bahasanya Allah Ta'ala bersifat dengan kehendak. Jadi kalau Allah Ta'ala itu bersifat dengan iradah ataupun kehendak, bermakna dia juga bersifat dengan ilmu. Mengapa dikatakan begitu? Sebab kalau Allah Ta'ala tidak bersifat dengan ilmu, macam mana dia boleh bersifat dengan iradah? Tak boleh punya. Jadi kalau Allah Ta'ala tak bersifat dengan ilmu, bermakna membawa kepada tak bersifat dengan iradah. Tak bersifat Allah Ta'ala dengan iradah, mustahil. Tentu tidak. Sebab apa tentu tidak? Kerana telah sabit dah pada pelajaran yang dahulu bahasanya Allah Ta'ala bersifat dengan iradah dengan dalil-dalilnya. Maka sabitlah Allah Ta'ala bersifat dengan iradah. Bila sabit Allah Ta'ala bersifat dengan iradah, automatik dia bersifat dengan ilmu. Kerana terhenti iradah di atas ilmu. Dan apabila sabit baginya Ta'ala, apabila telah sabit tetap dah baginya Ta'ala ilmu, oleh ilmu mustahil, tentu tidak atasnya Allah Ta'ala tu jahil. Kerana kaedah dianya ialah dua perkara ad-diddaning, dua perkara yang berlawanan, tidak boleh tak ada kedua-duanya dan tak boleh ada kedua-duanya. Dia kena ada salah satu saja. Jadi kalau Allah Ta'ala tu jahil, mana tidak bersifat dengan kehendak. Tak bersifat dengan kehendak, itu sabit dah. Bermakna sabit sifat kehendak, sabitlah sifat ilmu. Jadi kalau Allah Ta'ala itu bersifat dengan ilmu, sabitlah. Tetap dah dalam hati kita bahasanya Allah Ta'ala bersifat dengan ilmu, automatiklah makna lazimlah maknanya dia tu tidak jahil. Tu. Karena jahil dengan ilmu itu dua perkara yang berlawanan. Kalau sabit ilmu bermakna ternafi jahil. Apabila sabit ilmu, baginya ilmu Ta'ala mustahil atas jahil. Qala muallifu rahimahullahu ta'ala, yang ke-10-nya ialah hayat. Sifat ma'ani yang ke-10 bilangan daripada awal. Yang ke-10. Tapi kalau kita kira bilangan daripada sifat ma'ani, ini yang ke-4. Qudra, iradah, ilmu, hayat. Jadi sifat ma'ani adalah sifat yang mempunyai ta'luq. Ta'luq ni maknanya kerja, tugasan. Jadi sifat-sifat yang lain tidak ada ta'luq. Hanya sifat ma'ani saja yang ada ta'luq. Namun ada juga yang mengatakan sifat ma'nawiyah ada ta'luq. Yang mengatakan sifat ma'nawiyah ada ta'luq, maka sifat ma'ani tak ada ta'luq dah. Tidak ada ulama yang mengatakan ma'ani dan ma'nawiyah sama-sama ada ta'luq, tidak. Kalau yang mengatakan ma'nawiyah ada ta'luq, maka ma'ani tak ada ta'luq. Yang mengatakan ma'ani ada ta'luq, maka ma'nawiyah tidak ada ta'luq. Maka pandangan yang sahihnya, di sisi makna ulama Ahlussunnah wal Jamaah ialah sifat ma'ani yang ada ta'luq, ada tugasan, ada kerja. Jadi sifat ma'ani, asas ini 13 sifat ataupun 20 sifat, ada 7 sifat. Tapi di sana lagi akan datang ada 2 tambahan sifat ma'ani. Sifat idrak dan juga sifat takwin. Itu kita akan sampai di sana. Jadi asalnya biasa-biasa kitab-kitabnya ada 7 sifat ma'ani. Jadi sifat ini sifat maknan ini yang sedang kita bicarakan. Jadi sifat ma'ani lah sifat yang ada ta'luq. Jadi sifat ma'ani ada 7. Tetapi ada satu daripada sifat ma'ani ini yang tidak bertakluk. Yang makna tak ada takluk, itulah sifat hayat. Sifat hayat ini dia tidak ada takluk. Dia tidak ada. Semua dia tu untuk nak mengesahkan. Nak jadi sah kata Allah Ta'ala tu bersifat dengan sifat-sifat ma'ani yang lain. Allah Ta'ala tu bersifat dengan kudrat. Allah Ta'ala tu bersifat dengan iradah. Allah Ta'ala bersifat dengan ilmu.
Allah Ta'ala bersifat dengan kalam, samuk, basar, kalam. Jadi, kalau Allah Ta'ala tu tidak hidup, macam mana Allah Ta'ala bersifat dengan semua sifat ni? Tak boleh. Jadi terhenti nak jadi sahnya kita kata Allah Ta'ala bersifat dengan tidak, dengan bahawa dia tu hidup. Supaya kita manusia lah, mati. Orang mati dia tak ada apa-apa kualiti, dia tak ada sifat. Malaikat diam saja. Tu kerja orang mati duduk dia. Sediam-diamnya. Jadi hayat artinya hidup. Hayat artinya hidup, iaitu sifat yang mawjud. Sifat yang bangsa ada. Sama ada mawjud ataupun kita ibaratkan dia dengan wujudiyah. Kalau wujud, kita kena bubuh ya nisbah. Wujudiyah, yang passion ada. Mana sifat yang mawjud, sebagaimana yang telah kita huraikan sebelum daripada ni. Mawjud itu pada 3 keadaan. Fi amril waqi', fil khariji dan fi zihni. Pada zihin. Pada amrul waqi' maksudnya tak kira kita tahu ke kita tak tahu. Allah Ta'ala tetap bersifat dengan hayat. Kita i'tiqad ataupun kita tidak i'tiqad, tetap saja Allah Ta'ala bersifat dengan hayat. Ada pada kharij, maksudnya ada pada luar daripada zihin. Dengan ibarat khusus untuk sifat ma'ani ini, perkataan ulama ialah lawin kasyafal hijabu la ru'aina. Seandainya terbuka hijab antara kita dengan Tuhan, maka kita boleh melihat. Kita boleh melihat mana sifat hayat Allah Ta'ala yang ada qaimatun bi dzatihi ta'ala. Yang berdiri maksudnya yang ada. Yang berdiri mana sifat yang mawjud, yang sedia. Hidup Allah Ta'ala itu adalah sedia kala. Tidak ada permulaan. Lagi pula yang berdiri pada zat Allah Ta'ala, makna yang ada di zat Allah Ta'ala. Yang ada di zat Allah Ta'ala dengan makna ada pada kharij. Seandainya terbuka hijab antara kita dengan Allah Ta'ala, kita boleh tengok. Lagi pula yang mengesahkan baginya Allah Ta'ala. Nanti apabila selesai semua sifat makna ini, kita akan buat kesimpulan. Untuk kita akan nampak, panggil secara menyeluruh. Dari sudut cara ta'alluqnya. Dan muta'alaknya sasaran ta'alluq dia. Apa dia? Dia muta'alak benda yang dita'alluq itu dia ada 3. Yang pertama, segala perkara. Segala perkara tu segala yang wajib, segala yang mustahil, segala yang harus. Kemudian di sana dia ada mumkinat, mula-mula lagi. Tubik ni. Mumkinat benda dah. Jadi mumkinat dan yang ketiga ialah maujudat. Apa yang ada. Jadi semua tu maknanya baik mumkinat, maujudat, dia masuk dalam 3 perkara. Segala perkara ni. Segala perkara ni ada 3. Segala yang wajib, yang mustahil, segala yang harus. Tapi nanti kita akan buat pecahan-pecahannya. Jadi yang mana yang mengesahkan baginya Ta'ala, yang menjadi sah, mana terhenti nak jadi sah baginya Ta'ala bahawa bersifat ia dengan ilmu. Kerana kalaulah dikatakan Allah Ta'ala itu tidak hidup, macam mana dia bersifat dengan ilmu? Orang yang mati dia tak tahu dah. Kita ambil hak makhluk. Dia kita banding lagi itulah. Nak jadi nampak, kita banding dengan makhluk. Makhluk umpamanya kita kata, makhluk maksudnya makhluk bersifat ia jadi makhluk kita buat bandingnya seorang yang mati lawan kepada hidup. Boleh ke tidak kita sifatkan dia itu sebagai yang pandai, yang bercakap, yang boleh mendengar? Tak ada dah. Bila mati bermakna dia tidak ada apa-apa sifat dah seumpama itu. Sifat dia satu saja, diam saja. Jadi sahnya kata Allah Ta'ala itu bersifat dengan ilmu, kalaulah Allah Ta'ala itu bersifat dengan hayah, makna hidup. Tidak sah kita kata seseorang itu makna ada ilmu kalau dia sudah mati. Jadi manakala Allah Ta'ala tu tidak bersifat dengan hayat, bermakna dia tu mati. Kalau dia mati, macam mana nak katakan dia tu bersifat dengan ilmu, bersifat dengan kudrat, bersifat dengan iradah. Bahawa bersifat ya Allah dengan ilmu dan lainnya lain daripada ilmu.
Lain daripada ilmu, daripada sifat qudrat, iradat dan lain-lainnya. Jadi tidak sah lah kita kata Allah Ta'ala bersifat dengan iradat. Dengan qudrat seandainya Allah Ta'ala tu tidak hidup. Tu. Maka itulah dia kata ni. Hayat dia tidak ada tugas. Tetapi nak jadi sah bersifat dengan sifat-sifat lain, kena ada hayat. Dan lainnya daripada segala sifat. Dan tiada hidupnya itu dengan ruh. Takut kita faham kata hidup Allah Ta'ala tu dengan ruh. Hayat Allah Ta'ala, hidup Allah Ta'ala tu tidak melalui perantaraan sebagaimana kita makhluk. Makhluk ni kalau kita katakan hidup, itu bermakna ruh. Melalui ruh, ada ruh. Tu. Maka tiada harus i'tiqad. Tiada harus maksudnya haram. Haram i'tiqad bahawasanya ada baginya Allah Ta'ala ruh. Kalau kita kata Allah Ta'ala tu ada ruh, hidup Allah Ta'ala tu dengan haram hukumnya. Dan jika ruh yang qadim sekalipun, walaupun kita kata, saya kata Allah Ta'ala tu ada ruh, hidup dengan ruh tu, ruh yang qadim, sekalipun katalah macam tu tidak boleh. Walaupun kita kata ruh yang qadim, aduh, nampak terbezalah sikit ni. Mukhalafah lah dengan ruh manusia. Dok juga tak boleh. Sebab kita faham daripada mana? Allahu ghaniyun, Allah Ta'ala maha kaya, Allah Ta'ala bersifat dengan istighna, terkaya daripada segala sesuatu yang lain daripada dirinya. Maknanya, qiyamu ta'ala binafsih, Allah Ta'ala berdiri dengan sendiri, maksudnya Allah Ta'ala tak berhajat. Jadi Allah Ta'ala tak berhajat kepada roh untuk boleh jadi hidup. Tak. Kita ni berhajat. Berhajat kepada roh, berhajat kepada oksigen, berhajat kepada itu. Macam-macam. Adapun Allah Ta'ala tak berhajat kepada roh. Walaupun tak boleh kita kata, haram kita kata Allah Ta'ala hidup dengan perantaraan roh. Walaupun kita katakan itu ialah hidup dengan roh itu ialah dengan roh yang qadim sekalipun. Dan jika dan ia tiada takluk dengan suatu. Mana sifat ilmu ini dia tidak sifat ilmu. Sifat hayah ini dia tidak bertakluk dengan suatu, maka tak adalah muta'allaq bagi dia. Dia tidak bertakluk, tidak bertugas dengan suatu pun. Dengan suatu tu maknanya muta'allaq. Tak ada. Kerana hayat ini tidak ada takluk bagi, tidak ada tugas. Ia semata-mata nak jadi sah. Nak bagi jadi sah. Kata Allah Ta'ala bersifat dengan sifat-sifat yang lain. Qala muallifu rahimahullah ta'ala, dan mustahil lawannya. Mustahil makna tentu tak ada. Yang melawaninya. Yang melawani sifat hayah Allah Ta'ala. Tu. Iaitu lawannya. Kalau kita mengikut kitab ni. Maksudnya yang melawaninya. Yang melawaninya itu apa dia? Mati. Maka mustahil Allah Ta'ala tu mati. Apa mustahil mati? Tentu tidak Allah Ta'ala tentu tak ada mati di Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab sifat makni sifat yang bangsa maujud. Sebab tu kita kena kata tak ada. Tak terima pada akal kita wujudnya mati itu pada Allah Ta'ala. Sebab tu kita kena klik semula kepada ta'rif. Mustahil itu apa dia? Barang yang tak diterima pada akal adanya dan sungguhnya. Itu maknanya mustahil. Kalau wajib barang yang tak terima pada akal tiada dan tidaknya. Jadi mustahil Allah Ta'ala itu bersifat dengan mati. Dan dalil, mana tanda, mana bukti Allah Ta'ala bersifat dengan hayah. Dan semua dalil-dalil ini adalah dalil aqliyah. Dalil naqliyah Quran hadis mu'alif kita tak bawa. Sebab apa? Sebab dalil aqliyah ini sangat-sangat kuat, cukup kuat. Untuk sifat-sifat yang kita telah belajar ni. Jadi dalil hayah Allah Ta'ala itu bahawasanya Allah Ta'ala jika ada ia mati. Dia kena kata lagu tu. Tu cara dia. Kalau Allah Ta'ala tu mati, maksudnya kalau Allah Ta'ala tu tidak hidup, bermakna dia mati. Kalau, mana jika Allah Ta'ala mati, tiada kuasa ia dan tiada menghendaki dan tiada mengetahui. Kalau Allah Ta'ala mati, maka dia tak bersifatlah dengan kudrat. Tak bersifat dengan iradat, tak bersifat dengan ilmu. Gitu mudah je. Kalau Allah Ta'ala mati, macam mana Allah Ta'ala tu mengetahui macam mana dia tu berkuasa. Jadi doa. Tak boleh terima pada akal kita.
Dan iaitu mustahil. Apa yang mustahilnya? Allah tak bersifat dengan kudrat. Allah tak bersifat dengan irada. Allah Ta'ala tak bersifat dengan ilmu. Itu mustahil. Allah Ta'ala tak bersifat dengan kudrat. Mustahil. Jadi, kerana telah sabit demikian itu. Bapa kata mustahil Allah Ta'ala tak bersifat dengan kudrat? Kerana telah sabit dah pada hati kita. Dalam pelajaran dulu dengan dalil-dalil yang terdahulu terhadap sifat kudrat, irada. Bahawa Allah Ta'ala tu bersifat dengan kudrat. Sabit dah dengan dalil yang terdahulu. Allah Ta'ala bersifat dengan kudrat. Sabit juga pada hati kita dengan dalil yang terdahulu. Bahawasanya Allah Ta'ala bersifat dengan kehendak dan juga ilmu. Jadi sabit Allah Ta'ala bersifat kehendak dengan kudrat, kehendak dan juga ilmu. Kalau Allah Ta'ala tu bersifat dengan kudrat dan seumpamanya, maka bermakna Allah Ta'ala tu hidup. Sebab kalau Allah Ta'ala tu mati, macam mana dia boleh dikatakan bersifat dengan sifat-sifat ini? Tu. Dengan beberapa dalil yang telah terdahulu. Mana dalil kepada sifat kudrat. Jadi tak perlulah kita bawakan sini. Maksudnya, telah lalu dah pelajaran bahasanya, sabit dah dengan dalil yang menunjukkan Allah Ta'ala bersifat dengan kudrat. Begitu juga Allah Ta'ala bersifat dengan iradat sebentar tadi. Dan Allah Ta'ala bersifat dengan ilmu. Itu sabit dah. Sabit dah pada hati kita Allah Ta'ala bersifat dengan kudrat, iradat dan juga ilmu. Bila sabit begitu bermakna Allah Ta'ala tu hidup. Sebab apa pula? Sebab kalau Allah Ta'ala tak hidup, macam mana dia boleh bersifat dengan sifat-sifat ini? Tu. Maka sabitlah Allah Ta'ala tu makna hidup. Bila mana sabitlah Allah Ta'ala tu bersifat kudrat, iradat. Maka sabitlah hayah Allah Ta'ala. Sabit yakni pada hati kita. Dengan dalil ini jadi sabitlah sifat-sifat Allah Ta'ala tadi. Jadi sabit itu dengan pada ilmu kita, pada hati kita. Adapun amrul waqi', kejadian sebenarnya, tak perlu kepada dalil. Allah Ta'ala bersifat dengan kudrat. Ada dalil atau tak ada dalil, tetap saja Allah Ta'ala bersifat dengan kudrat. Ada dalil atau tak ada dalil, Allah Ta'ala tetap bersifat dengan iradah, dengan ilmu. Itu dia panggil, wujud dia tu fil amri waqi' dan tak nisbah kepada ilmu Allah Ta'ala, tak payah dalil. Yang nak kepada dalil ini nisbah kepada pengetahuan kita, kepada ilmu kita. Dan apabila sabit, tetap ada sifat hayah, maka mustahil matinya Allah Ta'ala. Tentulah tidak, mana tiada sifat mati di Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Qala muallifu rahimahullah Ta'ala yang ke-11, sam'un artinya mendengar, ke-12 basarun artinya melihat. Jadi muallif kita sebut sekali ni dipanggil, kembarkan. Mana samuk dan basar. Kerana kedua sifat ini banyak persamaan. Melainkan tentang kafiat mendengar dan itu yang berbeza. Yang ke-11 ialah samuk, artinya mendengar. Maksudnya ialah mendengar. Mendengar tu dia panggil samaruh dia dah, samaruh makna takluk dia. Jadi kalau kita nak kira yang benarnya samuk ini ialah pendengaran. Dengan sebab ada pendengaran maka boleh mendengar. Begitu juga sifat-sifat yang terdahulu. Jadi ke-11 ni ialah sifat samuk, artinya mendengar. Maksudnya ada pendengaran. Di Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi Allah Ta'ala mendengar dengan sifat samuknya. Yang ke-12 basar artinya melihat. Jadi Allah Ta'ala melihat dengan sifat basar. Dengan sifat basar huk makhluk Allah Ta'ala letak pada mata. Sebab tu kita bercakap kita melihat dengan mata. Hakikat yang sebenarnya kita makhluk ni pun kita tidak melihat dengan mata. Kita tidak mendengar dengan telinga. Kita melihat dengan sifat penglihatan. Sifat penglihatan itulah yang dipanggil sebagai basar. Sifat penglihatan tu yang Allah Ta'ala bubuh letakkan pada mata kita. Memanglah kita bercakap, kita katakan melihat dengan mata. Hakikatnya kita melihat dengan sifat basar, sifat penglihatan. Jadi inilah yang orang banyak salah faham. Apabila dia tidak belajar ilmu ini dengan ahlinya. Yang akhirnya hanya nak asyik nak condemn, mengkritik saja.
Biasa ni kita dengar soalan orang tanya kita. Jadi Allah Ta'ala melihat, kita melihat. Dan kita melihat dengan butir mata. Dia kata gitu, dia cakap. Jadi Allah Ta'ala pun bila kita kata dia melihat, maka tergambarlah di hati kita. Maksudnya Allah Ta'ala pun tengok dengan butir mata gitu. Dia sebenarnya, dia bukan, kita makhluk ni pun kita bukan melihat dengan mata. Jadi dia kata, dah Allah Ta'ala melihat. Agak bermakna Allah Ta'ala ada mata lah. Mata tu jisim. Tu membawa kepada tajsimkan Allah Ta'ala. Dah kita melihat dengan gabri, dengan mata. Allah Ta'ala melihat pun ada mata lah maknanya. Kita bukan melihat dengan mata. Itu soalnya yang kena faham. Kita bukan melihat dengan mata. Tu orang bercakap tu melihat dengan mata. Betul lah. Cakapnya begitu. Itu majaz saja, bukan hakikat. Kita melihat dengan sifat basar. Jadi kalau kita makhluk melihat dengan sifat basar, Allah Ta'ala sifat basar jadi tak jadi jisim. Basar tu sifat. Sifat ni bukan jisim. Bukan jirim. Tu. Jadi jangan kata. Jadi kalau orang kata mana Allah Ta'ala melihat, kita melihat dengan mata. Allah Ta'ala pun ada mata lah sebab dia pun melihat. Jadi kita perlu memperbetulkan persepsi dia yang salah tu. Kita makhluk pun tak usah ambil di Tuhan lah. Ambil hak di kita ni. Hak di makhluk ni. Kalau kita ambil yang di makhluk di kita sendiri pun bukannya kita melihat dengan mata. Kita melihat dengan basarun. Sifat basar. Jadi basar ni bukan jirim, bukan jisim. Dia sifat. Jadi kalau kita katakan Allah Ta'ala tu melihat dengan basar, jadi sah lah. Tidak jadi menyerupai dengan makhluk dak. Tidak menjadi tajsim, menjisimkan Allah Ta'ala dak. Kalau tengok dengan butir mata tu baru dia jadi jisimnya, jadi jirim. Tu. Jadi Allah Ta'ala melihat dengan basar, kita makhluk pun tengok dengan basar. Yalah, memanglah maknanya basar Allah Ta'ala lain daripada basar kita. Cara melihat Allah Ta'ala tak serupa dengan cara melihat kita. Kita melihat ni dia kena ada cahaya. Kalau gelap tak nampak, tak dapat melihat. Kena ada benda, tu. Jadi mu'alif kita dia kapuh selalu samuk dan basar itu pasangan dia. Dan kita makhluk ni pun dia peralatan yang Allah Ta'ala beri kepada kita, itulah basar, samuk dan juga satu lagi uqul. 3 ni. Dan yang selain daripada itu ialah Allah Ta'ala turunkan kitab dan Allah Ta'ala utuskan Rasul. Kemudian 3 peralatan saat ni 3 jadi 5. Jadi penglihatan basar, sam'un bukan uzun. Uzun telinga ni. Ini telinga. Uzunun mana telinga. Allah Ta'ala bukan mendengar dengan uzun dengan telinga, tapi dengan sam'un, dengan sifat samuk. Sifat samuk, kalau kita ada di telinga. Sifat samuk kita. Supaya tak bubuh di tempat lain. Sebab itulah kita katakan maknanya mendengar dengan telinga. Hakikatnya bukan dengan telinga. Dengan sam'un, samuk. Kita makhluk pun malah tu juga. Macam tu juga, balah tu juga, maksudnya macam tu juga. Jadi Allah Ta'ala bersifat dengan boleh mendengar, tu sam'un. Dan boleh melihat, artinya melihat. Dan keduanya, samuk dan basar ini, 2 sifat yang qadimah. 2 sifat yang sedia kala. Bila Allah Ta'ala melihat, bila Allah Ta'ala mendengar, itu sedia kala. Tapi dia punya muta'alaq dia itu, maksudnya mendengar dan melihat Allah Ta'ala itu, dia ada nisbah dia lah. Nisbah kepada melihat dan mendengar akan yang qadim. Yang ni dia lah, zat dan juga sifat dia. Ataupun melihat kepada yang baharu ni. Jadi keduanya adalah 2 sifat yang qadimah, sedia kala. Jadi melihat dan mendengar Allah Ta'ala itu akan sekalian maujudat, benda yang ada sahaja. Jadi keduanya sifat qadimah yang sedia kala, yang berdiri
Yang berdiri maksudnya yang ada. Qa'imatun bi dzatihi ta'ala. Yang berdiri maksudnya yang ada pada zat ta'ala. Yang terbuka dengan keduanya. Tengok perkataan dia. Yang terbuka, yang inkishaf. Itu bahasa Arabnya. Jadi ada 3 sifat. Yang takluk dia takluk inkishaf. Inkishaf ni makna jadi terbuka, jadi ternyata. Satunya telah lalu, itulah ilmu. Jadi 2 lagi ialah sama' dan juga basar. Kita ambil yang makhluk. Contoh. Sebelum daripada kita lihat, kita tidak inkishaf, tidak nyata. Bila kita melihat, barulah nyata kepada kita. Begitu juga mendengar. Sebelum daripada kita mendengar, tidak inkishaf. Bila kita dengar tu, maka inkishaf lah suaranya, itu bunyinya. Itu inkishaf mana jadi ternyata. Jadi terbuka. Begitu juga, takluk basar juga, inkishaf dengan basar juga. Maksudnya, kepada orang panggil maujudat, tiap-tiap yang maujud. Daripada segala zat dan juga warna. Tu biar ambil. Pula. Kok pergi duduk mana? Oh, ni ada. Dia, sekalian perkara, Gini nampak dah ni? Nampak dah. Sekalian perkara itu maksudnya ialah wajibat. Itu kita tulis wajibat, maksudnya sekalian yang wajib. Mustahilat. Dia tulis ke Arab tu dia lebih mudah. Dia pendek je. Dan juga jaizat. Jaizat. Tiga tu. Jadi sekalian perkara makna wajibat, mustahilat dan juga jaizat. Jadi semua ni dia panggil muta'allaq. Kita buat sini. Muta'allaq. Baca bagi atas lam. Muta'allaq. Jadi muta'allaq bagi sifat-sifat Allah Ta'ala. Jadi ada 3 sekalian perkara, yakni wajibat, mustahilat dan juga jaizat. Wajibat ini maknanya yang ada lah. Yang ada. Wajib ada. Wajib ada ni ialah zat Allah Ta'ala dan sifat Allah Ta'ala sahaja. Kerana mustahilat tak ada. Tak ada langsung. Jaizat itu maksudnya ada, harus ada dan harus tiada. Jadi kalau kita buat dia punya dua bulatan. Bulatan ini kita buat sebab payah kita nak tulis, patut tulis di bawah. Maujudat. Ni bulatan ni. Bulatan ni. Ni bulatan ma'dum. Ma'dumat. Ma'dum ni makna tak ada lah. Jadi ni bulatan A ni. A lah kita kata A. Bulatan A ialah maujudat. Bulatan B ialah ma'dumat. Ma'dumat ni makna tak ada. Jadi tempat bersilan ini bulatan ada dengan bulatan ma'dum tak ada ni tempat bersilam itu
Maksudnya ialah dia ada unsur ada dan tiada. Nah, jadi maksudnya ni bulatan A ni bulatan maujudat. Ni bulatan B ni bulatan ma'dumat, mana tak ada. Jadi apabila bersilang di sini, bersilang di sini, bermakna di sini ni dia ada unsur ada dan tak ada lah. Gitu. Jadi hak wajibatnya, wajibat ni kita tulis angka nombor 1. Angka nombor 1 ni wajibat. Dia duduk di sini. Sini nombor 2. Nombor 2 iaitu mustahilat. Tak ada semata-mata. Tak ada semata-mata. Ni ada semata, ni tak ada semata. Ni bahagian ni lah. Kemudian jaizat ni dia ada, nombor 3. Dan juga tak ada. Duduk di sini. Kerana jaizat itu maksudnya ialah yang harus adanya dan harus tiadanya. Jadi boleh jadi ada, boleh jadi tak ada. Sini. Yang hak ni makna tentu ada. Dan sungguhnya hak ni tentu tiada. Itu mustahilat. Jadi kalau ta'alluq ilmu Allah Ta'ala dia ada sifat kalam dan sifat ilmu. Sifat kalam dan sifat ilmu adalah ta'alluq dia sekalian perkara. Wajibat, mustahilat dan juga jaizat. Mana 1, 2, 3 ada berlaku. Kalau sifat qudrat iradat dia bertakluk dengan mumkinat. Mumkinat jaizat lah. Maksudnya ada, harus ada dan harus tiada. Jadi tak ada yang bersifat dengan mustahilat. Cuma kita nak kaya ini bahagian mustahilat. Jadi kalau sifat samuk basar. Sifat samuk basar dia bertakluk kepada dia panggil maujudat. Maujudat. Jadi maujudat tu ialah bulatan A. Bulatan A. Bila bulatan A, dia ada bergab dia. Ada nombor 1, ada nombor 3. Maujudat itu dia ada maujud yang wajib. Dan maujud yang jaiz. Nombor 3. Jadi, Allah Ta'ala mendengar dengan samuknya. Allah Ta'ala melihat dengan basarnya akan yang wajib ada. Maujud yang wajib. Dan maujud yang harus. Nombor 3 ni. Tu. Jadi, itu insyaAllah lagi akan datang kita akan panggil maujudat. Sekarang makna sifat samuk dan basar. Dia bertakluk kepada sekalian maujudat. Maka kalau kita kata maujudat, dia ada 2. Yang wajib dengan yang harus. Ada bertakluk kalam dengan ilmu. Dia 6 sifat ma'ani ni dia ada. Dia panggil berkadah. Jadi sifat ilmu dengan kalam dia ada keserupaan. Kalam dengan ilmu dia ada keserupaan dari sudut muta'alaq dia. Muta'alaq dia sekalian perkara. Sifat kalam takluk dia dilah lagi akan datang. Sekalian perkara itu sekala yang wajib, yang harus dan juga yang mustahil. Begitu juga dengan ilmu. Tetapi cara takluk dia tu berbeza. Takluk ilmu, takluk inkishaf. Ilmu ni dari sudut muta'allaq dia sama dengan sifat kalam. Mana? Sama-sama bertakluk kepada sekalian yang wajib, yang harus dan yang mustahil. Tetapi dari sudut cara takluknya dia serupa dengan samuk dengan basar. Itu takluk inkishaf. InsyaAllah kita akan buatlah semula ni supaya jadi nampak tentang kedudukan muta'allaq, benda yang ditakluk dan cara takluk itu sendiri. Jadi kita beradu pada kata yang terbuka dengan keduanya oleh tiap-tiap maujud. Ila akhir wallah subhanahu wa ta'ala. Ta'ala a'lamu bisawab. A'udzubillahi minasyaitonir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin.
wa ala alihi wasallam. Allahumma innaka antas sami wa tub alaina ya maulana innaka. Allahumma inna nas'aluka al-ilma khaifin wa inabatal mukhbitin wa syukras sabirin wa tabatas siddiq. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillah.